ke seorang bapa ataupun seorang alpha in the family ni bersikap garang untuk dihormati, untuk influence ahli keluarga dia? Sebenarnya kalau kita tengok definisi garang tu sendiri pun, kalau kita cakap garang pun kita dah nampak macam keganasan. Ganas, betul? Kalau kita cakap garang lagi, orang yang meninggikan suara ataupun boleh jadi dia boleh memukul ataupun dia boleh melibatkan trauma dari segi emosi. Kalau kita cakap garang tu kan. Something yang macam keras lah. Yes, bagi saya lah kan, tak semestinya menjadi bapa tu perlu garang. Yang sepatutnya kita jadi adalah tegas. Sebab ada beza antara garang dan tegas. Garang ni memang anak akan patuh, tapi anak tak hormat kita. Anak jadi takut. Every time kita marah atau kita bersikap garang dengan anak, sebenarnya kita telah menjarakkan kita punya hubungan dengan anak tu. Dalam masa 6 tahun pertama tu sepatutnya kita kena bagi sepenuh kasih sayang dekat anak. Tapi kalau kita dah masuk dengan kegarangan kita tu, kita bukannya merapatkan hubungan kita dengan anak tu, tapi kita menjarakkan anak. Kita punya masa bersama anak sampai umur 12 tahun je, betul tak? Anak mahukan kita 12 tahun pertama je. Yes, tapi bila kita masukkan elemen garang tu dalam kita punya parenting, kemungkinan besar mungkin dia tak sampai 12 tahun tu. Mungkin dalam 10 tahun. So, anak dah tak sabar dah nak keluar dari rumah. Mungkin ada kes-kes yang anak lari dari rumah tu. So, mungkin berpunca dari sifat garang ayah dia tu. Kalau kita tengok dari segi tegas ni memang anak juga akan patuh. Tapi dalam masa yang sama, anak akan hormat. Maksudnya untuk menjadi tegas, tak semestinya jadi garang. Tak perlu jadi garang pun? Tak perlu jadi garang. Sebab Allah pun didik Nabi Muhammad untuk berdakwah melalui kelembutan. Bukan dengan kegarangan atau dengan paksaan, bukan. Sebab kalau kita tengok dalam surah Ali Imran, ayat 159, Allah bagi tahu, dan jika kamu jenis yang keras hati, nescaya ramai golongan yang berada di sekeliling kamu akan lari dan tidak berminat untuk menerima dakwah yang disampaikan. Ni Allah sendiri tegur Nabi Muhammad. Bapa-bapa yang kat luar tu kena pegang dengan ayat ni lah. Same goes to anak-anak juga. Sebab seorang bapa ni seperti berdakwah lah juga. Betul tak? Dia menyampaikan, mendidik. Bapa ni nak influence anak tu.